أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid Ustaz sekalian, apa khabar Ustaz ucapkan? Moga-moga semua murid-murid Ustaz dalam keadaan sihat sejahtera. Nyanyi pula ya. Baiklah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk meneruskan pelajaran kita secara maya bagi pelajaran pendidikan Islam. Tak lama lagi ni kita nak naik sekolah dah ni. Secara giliran. Baiklah, walau bagaimanapun, walaupun secara maya, walaupun secara semuka, pelajaran tetap kita teruskan. Baiklah, hari ini kita nak belajar bidang sirah di bawah satu tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Teruskan pelajaran kita pada hari ini. Suka untuk Ustaz ingatkan, walaupun secara maya, walaupun secara online di atas talian, hendaklah kita sentiasa menutup aurat. Jangan ingat bila kita tidak bersemuka, tidak nampak, berkemban dia kat sana. Ataupun berseluar dalam je dia. Tak boleh. Lebih-lebih kita dalam bidang menuntut ilmu agama Islam, mesti aurat dijaga. Yang seterusnya, hendaklah bersedia. Bila kita klik saja link ni, rakaman ni, bermaksud kita dah bersedia nak belajar. Ustaz harapkan semua murid Ustaz sentiasa bersedia. Murid belakang ni sedia? Sedia. Okey, baiklah. Ustaz ditemani oleh 3 orang murid, 2 orang murid perempuan dan seorang murid lelaki. Mana murid lelaki ni? Tak nampak muka dia. Mana tunjuk sikit muka tu? Tu dia. Okey, ada interaksi dia seronok sikit. Seperti biasa kita sebagai seorang Islam, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Marilah kita sama-sama menadahkan tangan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Amin. Bagi memberkati lagi kelas kita secara maya ini, kita baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Sedikit halwa telinga. Okey, mari kita dengarkan apa yang nak disampaikan tentang pelajaran kita pada hari ini.
Baiklah. Ustaz buka buat sini tadi. Baiklah. Okey, Ustaz nak tanyalah dekat anak murid yang berada bersama Ustaz ni. Lagu ni tentang apa ya? Tentang sahabat. Sahabat. Sahabat tu apa? Sahabat tu apa? Kawan. Kawan selain nama kawan dipanggil apa? Upin. Upin ada kawan tak? Ada. Siapa nama kawan Upin Furqan? Santi, Ehsan lagi. Jarji, Mail, Fizi, Meme. Okey. Semua orang ada kawan dekat dunia ni. Tak ada orang yang tak ada kawan. Jadi pelajaran kita pada hari ini tentang kawan. Tentang sirah. Bila sebut sirah ni dia berkait rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berseorangan ke? Tidak. Rasulullah ada sahabat ke? Ada. Rasulullah pun ada sahabat. Rasulullah pun ada kawan. Rasulullah pun ada friend. Rasulullah pun ada sadiqun. Dalam bahasa Arab panggil sadiqun ataupun asdiqa, kawan-kawan. Hari ini kita nak belajar tentang satu tajuk iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat sejati, sahabat yang paling baik. Baiklah, boleh rujuk di dalam buku teks Pendidikan Islam muka surat 109. Okey. Apa ni? Dia kata apa ni? Pada hari ini saya akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak belajar tentang sahabat Nabi, kawan-kawan Nabi. Kawan-kawan, tahukah kamu maksud sahabat? Tahu tak kita apa itu sahabat? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, dia berbeza dengan kita ya. Yang dipanggil dengan sahabat Nabi ialah, sekejap Ustaz highlightkan sikit. Seseorang, Allahu Akbar. Sekejap, kita tukar. Okey. Seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati di dalam Islam. Apa itu sahabat Nabi? Sahabat lain. Sahabat satu perkara. Sahabat Nabi. Siapa? Okey, bila sebut sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi. Apa maksud bertemu dengan Nabi ini? Maksudnya ialah dia dalam bahasa kita panggil face to face. Dia bersemuka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa, dia pernah menatap wajah Rasulullah, dia tahu gambaran Rasulullah, dia tahu Rasulullah tinggi mana, dia nampak Rasulullah macam mana. Itu maksudnya dia bertemu, dia mesti nampak. Contohnya kamu dalam kelas, bila sebut nama Ustaz Badrul je kamu tahu tak Ustaz Badrul orang ni macam ini. Dia kamu pernah nampak hari-hari kamu menghadap muka Ustaz Badrul dalam kelas. Itu maksudnya bertemu, berjumpa. Okey, faham? Seseorang yang bertemu ataupun berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan secara bercerita. Ada seorang lagi yang dipanggil Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak dipanggil sahabat. Kenapa dia tidak panggil sahabat? Sebab dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah dia, Uwais Al-Qarni, seorang yang Allah angkat martabat doa dia. Ada kisah dia. Okey?
Itu kisah dia, kemudian kita nak cerita, kita nak fokuskan kepada Nabi Muhammad, sahabat sejati. Yang kedua, yang pertama tadi bertemu dengan Nabi. Yang kedua dia beriman. Maksudnya beriman ni bersama-sama menyebarkan Islam, sama-sama menganuti agama Islam. Serta mati dalam Islam. Bukan bermaksud dia berjumpa dengan Rasulullah tapi dia tidak menerima Islam. Itu tak dipanggil sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang menentang, terang-terang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak dipanggil sahabat. Walaupun dia bersemuka berjumpa dengan Rasulullah, walaupun ada pertalian dengan darah Rasulullah pun tidak dipanggil sahabat. Mati pun selain daripada Islam pun tidak dipanggil sahabat. Jelaskan, Ustaz ulang, apa itu sahabat? Sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu atau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mati di dalam Islam. Ustaz harap jelas tentang definisi ataupun pengenalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kan? Kita selalu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadinya kita sebagai umatnya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah kita menyambut kelahiran Rasulullah. Baru-baru ni kita ada buat ceramah Maulidur Rasul secara atas talian kan. Walaupun kita tidak boleh bersemuka, kita tetap melaksanakan program agama. Bukan bermakna kalau kita dah tak boleh bersemuka, program tu pun kita tinggalkan. Tidak, kita ambil alternatif yang lain, kaedah yang lain. Keagungan keagamaan kita perlu kita teruskan, kita pertingkatkan. Baiklah, teruskan lagi. Apa slide yang seterusnya? Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya? Jom kita tengok. Okey. Sahabat-sahabat yang terpilih. Bila nak sebut sahabat-sahabat terpilih, ada banyak sahabat-sahabat yang terpilih. Dalam banyak-banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk dalam syurga. Ustaz ulang, ada 10 orang sahabat yang dijamin, yang confirm masuk dalam syurga. Siapakah mereka? Cari kat sini Ustaz terangkan hanya 4 saja sahabat. 10 tolak 4 bersamaan dengan 6. Siapakah mereka yang 6 tu? Cari. Nanti waktu bersemuka Ustaz nak tanya. Siapakah mereka yang 6 lagi yang dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam syurga Allah? Siapa yang tak nak masuk syurga? Kan? Bila tanya semua orang nak masuk dalam syurga. Baiklah, kita tengok sahabat yang pertama. Sahabat yang terpilih yang pertama, siapa ni Nusaibah Awatif? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nak cerita satu-satu ni ada kisah dia. Panjang kisahnya. Jadi Ustaz nak ringkaskan. Ustaz tak nak ambil masa yang lama ya. Rakaman ni boleh dengar ulang-ulang supaya kamu boleh faham apa yang Ustaz sampaikan. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang pertama. Diberi gelaran As-Siddiq. Apa maksud As-Siddiq? Tahu tak apa maksud As-Siddiq? Tak tahu. As-Siddiq tu maksudnya yang membenarkan. Setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, Abu Bakar tak pernah berkata, tak betul Muhammad, kau bohong. Tak pernah. Betul. Abu Bakar tak kata apa? Betul. Apa yang Muhammad kata tu benar. Tak pernah berbohong. Sampaikan satu peristiwa Isra' dan Mi'raj bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada penduduk Mekah pada ketika itu, semuanya kata, kau ni Muhammad ni, kau ni gila, mana ada orang pilih naik sampai langit kelas, naik itulah itu ni. Lepas tu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa 1 hari, kau ni menghipi Muhammad kena ambil masa 1 bulan. Kena ambil masa 1 bulan Muhammad, kau ni bohong. Engkau ambil masa pula, betul adalah binatang yang dah memburuk lah apalah semua tu kan. Tetapi Abu Bakar kata, walaupun ada cerita yang lebih dahsyat daripada itu, aku tetap percaya dengan kata-kata Muhammad. Orang lain kata gila lah apalah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar tadi tu dia kata, apa yang Nabi Muhammad kata, semuanya benar. Aku takkan sanggah. Semuanya betul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarkan dia dengan As-Siddiq. Sebab tu dia panggil Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagu Abu Bakar As-Siddiq Khalifah Dunia Islam. Macam mana lagu tu sama Ustaz lupa dah. Okey? Itu sedikit kisah
tentang gelaran As-Siddiq. Yang kedua, Abu Bakar merupakan sahabat ataupun best friend ataupun friend terawal yang memeluk Islam. Maksudnya orang lelaki dewasa yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar. Orang tua ya, Rasulullah lagi muda daripada Abu Bakar. Sebab apa Ustaz kata tua? Sebab salah seorang anak Abu Bakar adalah isteri Rasulullah. Siapakah isterinya? Isterinya muda. Siapa nama isterinya? Siapa tahu tak? Tak tahu. Siapa? Tak tahu. Sitinya antara penghafal hadis yang terbanyak. Kenapa dia penghafal hadis yang terbanyak? Sebab dia hidup paling lama dengan Rasulullah. Sebab dia muda sampai tua. Isteri Rasulullah lain tu semua dah dewasa. Siapa namanya? Aisyah binti Abu Bakar. Pernah dengar kan lagu Aisyah yang digelar Humairah? Kemerah-merahan. Ada juga cerita kenapa Rasulullah panggil dia Humairah. Panjang ceritanya, kalau kita nak cerita tak habis pada malam ni. Okey. Abu Bakar seorang adalah sahabat yang terawal yang memeluk Islam daripada golongan orang dewasa. Yang kedua, peneman Nabi ketika berhijrah. Berhijrah daripada mana? Berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan Rasulullah hijrah ke Mekah ke Madinah tersebut, Rasulullah ada R&R. Ada rehat dan rawat di satu gua. Gua apa? Gua apa? Gua apa? Gua apa? Gua Nabi. Gua Nabi, Gua Sur. Dalam Gua Sur. Di dalam Gua Sur mereka bersembunyi. Panjang ceritanya lah kita nak kisahkan. Ada pula kisah tentang apa burung merpati. Ada lah kisah dengan biawak padang pasir. Ada pula kaitan dengan sarang laba-laba. Kan? Ada pula kaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq digigit pula binatang berbisa. Macam-macam kisah. Kalau Ustaz nak cerita tak cukup ni dalam masa 1 jam ni. Tak cukup ni nak seimbang ni. Banyak kita kena buat slide bersama dengan Ustaz Badrul. Okey. Jadi ceritanya ialah peneman Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dalam pada perjalanan daripada Mekah ke Madinah tu banyak peristiwa. Antaranya Surakah yang nak pancung kepala Rasulullah SAW tu. Itu antara kisahnya lagi. Ada banyak lagi kisah dia. Okey, yang seterusnya apa dia? Abu Bakar merupakan khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah, ataupun disebut pemimpin pertama selepas kematian Rasulullah. Wafat ni bermaksud kematian. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada tahun ke-13 Hijrah. Abu Bakar meninggal ketika tahun ke-13 Hijrah ke Madinah. Abu Bakar dia dah memang tua. Jadi senang cerita dia meninggal disebabkan sakit tua. Okey, itu kisah sedikit seberingkas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Mendapat gelaran As-Siddiq. Tadi Ustaz dah cerita sedikit tentang kenapa dapat gelaran As-Siddiq. Okey, kemudian yang kedua, sahabat Rasulullah SAW yang kedua siapa? Siapa ni? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bagus Rumaisyah. Benar tak? Biasa tak dengar nama Bilal? Bilal. Biasa dengar Bilal. Itu dengan Bilal ni kat mana? Kata cerita. Okey, bila sebut Bilal ni orang akan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila sebut je, siapa Bilal hari ni? Siapa Bilal hari ni? Berkat Bilal ini. Ambil namanya melekat sampai hari ni. Orang gunakan nama Bilal. Bilal tu siapa dia? Muazzin. Muazzin ni apa ni lah Ustaz? Muazzin ni tukang azan. Orang yang azan itu namanya adalah bukanlah Bilal. Bilal tu nama dia, nama orang macam nama Ali, Abu, tetapi diambil nama sempena Bilal bin Rabah itu yang melaungkan azan yang pertama. Ada kisahnya. Masa ketika itu nak tengah pilih macam mana kita nak panggil orang melaungkan azan. Adakah kita nak menyalakan api? Dah tiru orang Majusi menyembah api. Adakah kita nak bunyikan loceng? Dah meniru agama lain. Tiba-tiba bila bin Rabah naik ke atas, dia melaungkan azan yang pada hari ini semua orang tengok. Maka ketika itulah
itulah yang dipanggil muazzin. Muazzin yang sebenarnya muazzin. Siapakah muazzin? Bilal. Itu betul. Sebab Bilal tu lah nama orang. Bilal is muazzin. Faham ya? Tapi tak apalah, bila dah melekat pada nama. Hari itulah kata barakahnya Bilal bin Rabah, melekatnya nama dia sehingga hari ini. Okey, kita teruskan poin yang pertama. Bilal merupakan muazzin. Ni tadi Ustaz terangkan muazzin. Muazzin tu apa? Tukang azan. Muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ceritanya Bilal bin Rabah bila wafatnya Rasulullah SAW, dia tak nak jadi dah. Dia tak nak azan dah. Kenapa? Aku ni hanya azan muazzin di zaman Rasulullah sahaja. Sahabat-sahabat semua rindukan suara Bilal bin Rabah. Suara Bilal bin Rabah ni tak sedap. Tak sedap. Ramai yang kata tak sedap suara Bilal bin Rabah. Tetapi dia ikhlas. Bila dia ikhlas, Allahu Akbar, suaranya sampai melepasi arash ke atas. Subhanallah ta'ala. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua ialah Bilal merupakan hamba. Apa itu hamba? Kalau orang sekarang ni panggil orang gaji. Tapi hamba ni tak dibayar gaji. Orang gaji ada gak gajinya. Yang ini hamba. Sampai bila-bila. Hamba terawal yang memeluk Islam. Dia ada kisah dia. Bilal bin Rabah ni ada kisah dia dengan Wahsy. Orang kulit hitam. Panjang ni kalau nak cerita. Siapa itu Bilal, siapa itu Wahsy, dan macam-macam kisahnya lagi lah. Kita kena selidik sejarah Rasulullah SAW kalau kita dapat tahu. Seronoknya kisah Rasulullah ni. Ya Allah. Hai. Okey. Saya ulang. Tadi dia tukang azan. Muazzin. Yang kedua dia bukan hamba. Terawal ataupun first. Orang yang pertama. Hamba yang pertama yang memeluk Islam. Okey. Kemudian, ni yang menyayat hati. Iaitu Bilal dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Ketika mana ramai orang dah tahu Bilal bin Rabah ini, orang kata bos dia dah tahu yang Bilal ni meluk Islam, dia bawa Bilal ke tengah padang pasir, diikat tangan, satu, dua kaki ni. Kaki tahu ikat, tak boleh lari tu. Padang pasir kan panas kan? Mana ada negara Arab sejuk, ada aircon? Tak ada. Tak ada salji, tak ada. Kemudian di dahi yang letak batu. Kemudian apa yang disebut kat Bilal? Help me, help, help. Ada ke? Tidak. Bilal tak sebut itu. Tetapi Bilal bin Rabah disebut ahadun, ahad. Allah. Dia itu disebut. Sampai di pengetahuan Saidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, dia memerdekakan Bilal. Aku nak beli Bilal. Aku nak bebaskan dia. Jangan kau seksa dia. Abu Bakar, Bilal ni tak ada harga. Kalau kau nak bagi harga mahal, buat diketawakan orang je. Ustaz lupa Abu Jahal ke Abu Lahab yang mengatakan itu, Ustaz lupa. Kemudian Abu Bakar sini kata, kau letak harga tinggi macam mana pun, aku tetap akan membeli untuk membebaskan Bilal. Terkejut semua orang. Hamba, tak ada gunanya. Tetapi Islam tidak membezakan darjat macam tu. Itulah kelebihannya Islam. Panjang cerita kalau nak cerita satu-satu ni. Masya Allah. Madan ni pun dah setengah jam dah. Okey. Yang seterusnya ialah menyertai perang Badar. Okey. Meninggal dunia pada tahun ke-20 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang seterusnya adalah Sumayyah bintu Khayyat. Sumayyah, pernah dengar kan nama orang Sumayyah kan? Dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Ada lagu nasyid Sumayyah. Cari yang dinyanyikan oleh Hijaz. Kalau nak suruh Ustaz nyanyi kena bayarlah. Okey. Siapa itu Sumayyah? Wanita pertama yang mati syahid. Untungnya orang yang mati syahid. Sebab orang yang mati syahid ni dia tak dihisap, dia terus masuk ke dalam syurga. Ibu kepada Ammar bin Yasir. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun teka memilih syurga. Banyak kisah dia ni, kan? Beliau dan suaminya Yasir bin Umair dibunuh dengan kejam. Diletakkan ke dalam air panas yang menggelegak. Letak anak dia. Kau sekarang ni nak kembali kepada agama asal ke agama yang dibawa oleh Muhammad?
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, letak anak dia, sehingga kan anak dia yang kecil tu, Allahu Akbar, anak dia yang kecil tu. Sehingga kan ada yang dikatakan ustaz pun tak pernah sampai kat sana lagi. Kalau kita sampai ke perkuburan keluarga Sumayyah di sana, bau semerbak harum. Wallahu na'udzubillah. Kan beruntungnya mereka. Mudah-mudahan kita pun tergolong di dalam kalangan-kalangan orang yang beriman dan bertakwa. Yang seterusnya ialah diseksa dan dijemur di padang pasir dan meninggal dunia sebelum hijrah. Ini serba sedikit kisah tentang Sumayyah. Baiklah, Ustaz teruskan lagi. Ustaz tak nak buang masa banyak. Bukan tak nak buang masa, banyak nak cerita tentang Sumayyah ni, Bilal bin Rabah, Abu Bakar, banyak kisah-kisah yang boleh Ustaz nak kongsikan. Apa yang Ustaz yang tahu, kan bukan kata Ustaz pakar, tidak, tapi apa yang kita tahu Ustaz suka nak kongsikan, tapi masa mencemburui kita. Nanti apa yang dikejar tak dapat, apa yang dikendong berciciran, apa yang dikejar tak dapat. Jadi kita fokus kepada poin-poin pelajaran kita. Okey, nak tahu lebih lanjut sekarang ni mudah dah, zaman IT. Cari saja di internet, cari kat Syekh Google, search Google, type je kisah Abu Bakar Siddiq, kisah Bilal bin Rabah, banyak macam-macam kisah-kisah. Jangan cari benda yang kita bukan. Ni tengok PUBG lah, Mobile Legend lah, apa lagi macam-macam sekarang ni kan. TikTok lah. Ustaz pun tengok juga TikTok, tapi tengok yang berfaedah. Ini tengok terkinja-kinja melompat sana. Macam mana? Tak tahu. Tak lah, macam-macam lah kan. Apa faedahnya dah. Okey, info. Muazzin bermaksud orang yang melaungkan azan. Okey. Azan ni perkataan Arab. Apa dia? Uzunun. Ainun mata. Uzunun telinga. Sebab tu azan kena dengar. Sebab uzunun kena telinga tu kena buka. Ini bila azannya ada TV, channel sana. Channel sini, tutup TV, apa pun tak boleh. Sebab tu kat akhirat nanti Allah SWT akan memekakkan telinganya, letak timah apa semua dekat telinganya, padan kamu ke. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya, sahabat yang keempat, Ali bin Abi Talib. Okey, Ali bin Abi Talib bukan saja sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia merupakan seorang adik sepupu Nabi. Sebab dia adalah kanak-kanak yang memeluk Islam yang awal, sepupu dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni saya sebut tadi lah, kanak-kanak pertama yang memeluk Islam, juga khalifah yang keempat dalam Islam. Khalifah tu Ustaz kata ketua, pemimpin, perdana menteri lah, senang kita nak cakap. Panglima Islam yang gagah. Bila sebut Ali kan, dia pedang dia menarik sikit. Pedang dia kan, biasanya pedang macam ni tau, hujung dia macam tu, macam ni kan. Ni tempat pegang lah tu, macam mana tau, Ustaz tak pandai lukis. Ali punya pedang, dia depan ni ada panggil apa, dia ada macam ni. Dia macam tu. Dia ada ni belah macam ni sikit. Banyak kisah ni, kalau nak cerita ni kena bayar lah asyik bayar je ya. Okey, Khalifah Islam yang keempat, Panglima Islam yang gagah, meninggal dunia pada tahun ke-40 Hijrah. Banyak kisahnya Sayyidina Ali ni kan. Dan Sayyidina Ali ni juga dikatakan mukanya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir sama dengan Rasulullah sebab dia adalah sepupu rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sedikit akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Once upon a time, pada satu ketika, Abu Hurairah sangat lapar. Ini pernah ada kisah ni kalau cerita ni. Abu Hurairah ni apa maksud dia? Abun ayah. Hurairah, kitun tu apa pula? Kitun tu kucing. Hurairah tu kucing. Kitun tu kucing. Kucing. Cat tu kucing. Jadi Hurairah tu nama lain bagi kitun. Jadi bapa kucing. Kenapa pula dipanggil bapa kucing? Carilah sendiri kisahnya. Kenapa Rasulullah panggil gelaran Abu Hurairah? Abu Hurairah ni bukan nama sebenar, ni nama kinayah dia, nama gelaran dia sahaja. Itu serba sedikit. Kalau bersemuka berseronok kita nak sembang. Bercerita bukanlah sembang, bercerita kan, story.
Okey. Pada satu ketika Abu Hurairah sangat lapar, hungry, lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah SAW meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Rasulullah mengutamakan sahabat-sahabatnya yang lain. Kalau kita pula, minta maaf lah, aku dah lapar sangat ni, aku nak bagi ke orang lain. Tidak. Tapi Rasulullah SAW, dia lebih mengutamakan sahabat-sahabat dia yang lain. Biar dia dalam keadaan kelaparan, jangan kepada sahabat-sahabat yang lain. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Kesimpulan daripada kisah di atas 4 seorang sahabat. Ustaz kata ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. 6 lagi tu jeng. Nanti bersemuka lah. Bersemuka bawa seronok sikit kita buat aktiviti kan. A cari ni, B cari ni. Kemudian kita kongsikan ramai-ramai. Kita buat pembentangan di dalam kelas. Baru seronok. Barulah kita melaksanakan PAK 21, pembelajaran abad ke-21. Betul tak? Okey, yang pertama, apa kesimpulan daripada kisah di atas? Nabi Muhammad SAW sangat memahami para sahabat baginda. Kalau kita berkawan dengan seseorang tu, kita mesti kenal sahabat kita tu. Tak kenal maka tak cinta. Bukan suruh bercinta. Maksudnya kita tahu sikap, tabiat, perangai kawan kita. Yang kedua, sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Yang ketiga, suka mengutamakan para sahabat. Kita pun kalau ada kawan, kita utamakan kawan kita. Nabi Muhammad SAW yang terakhir, Nabi Muhammad SAW sangat seorang yang merendah diri. Bukan merendah dirinya, koenok, dia bantut, dia tidak. Sentiasa tidak mendabik dada. Sentiasa merendahkan diri. Orang yang tawaduk saja. Tak suka sombong, tak belagak, tak lokek dengan senyuman. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Oh, murid kita seorang tu dah syahid kat belakang ni. Dah tidur. Aduh, jenuh nak angkat ni. Okey, seterusnya. Rasa dah habis dah apa ni. Mestilah kita ada aktiviti. Seperti biasa. Ustaz akan berikan latihan. Ustaz dah jadikan dia sebagai live worksheet. Okey, nanti kamu akan buat. Nanti dalam buku kuning ni, dalam buku aktiviti kuning seperti biasa, tulis kat sini PDPR. Kenapa kena tulis PDPR? Supaya bila kita bersemuka, kita dah tahu yang ini kita dah buat secara PDPR. Buktinya apa? Buktinya bila kamu buat, kamu hantar ke dalam tugasan yang diberikan Ustaz, kepada Ustaz. Ustaz pula buktinya apa? Ustaz ada simpanan yang Ustaz buat secara maya ni. Okey. Jadi dekat situ boleh tulis PDPR, DPR sini. Kalau siapa nak check, maknanya kita dah buat secara maya. Tak perlulah kita nak salin lagi. Nak ke salin banyaklah lama ni, berbulan-bulan kita buat ni, dah banyak tugasan kita nak buat ni. Itulah gunanya Ustaz suruh tulis PDPR, tulis hari, tarikh kan. Seterusnya apa yang nak kena buat kat sini nanti Ustaz bagi link macam biasa. Ustaz bagi link, klik link tu dan kemudian teruskan buat tarikh saja apa yang berkaitan dekat sini. Maksud sahabat Nabi Muhammad SAW ialah seseorang yang beriman apa dengan baginda Nabi Muhammad SAW serta apa di dalam Islam. Ni Abu Bakar, Sumayyah, Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Talib. Ini kat semua ni tadi Ustaz dah terang kat sini. Tinggal nak ambil tarikkan dia sahaja. Mudah kan? Ustaz dah mudahkan kerja kamu kan? Mudah saja. Okey, yang kedua ada 2 aktiviti. Tulis semula. Sama ada alif, ain, sin ataupun ba. Tulis dekat sini. Sepupu Rasulullah. Siapa yang sepupu Rasulullah? Cari kat sini. Ambil yang kat dalam ni saja. Tak mahu. Ni Ambil sama ada huruf ain, huruf alif. Letak contohnya sepupu Rasulullah ni siapa? Sin. Letak sini huruf sin. Hari tu kita dah install kan Gboard tu kan. Tulis jauh itu huruf sin dan seterusnya. Itu saja aktiviti pengukuhan. Ustaz nak tengok sejauh mana kefahaman kamu dalam memahami pelajaran kita pada hari ini. Tak faham, cuba ulang lagi rakaman ini. Tak faham lagi, ulang lagi rakaman ini. Tak faham ini, baru PM Ustaz tanya. Ustaz, saya tak faham datang ni. Okey, yang penting kamu dah ulang rakaman supaya kamu boleh faham. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.